sehingga orang tidak tahu yang mana emas dan yang mana kaca. Demikianlah Demikianlah pula terhadap manusia dan khususnya terhadap orang yang mengaku dirinya beriman, sudah tentu harus melalui ujian dan cubaan pula. Allah beritahu Allah tidak menguji pada orang yang Allah menguji semua orang, sama ada dia beriman atau tidak beriman. Allah uji dia beriman, terutama orang Islam. Kalau Allah uji pada orang kafir pun, InsyaAllah dia pun macam tu juga. Ini dia baru dia teringat Tuhan, baru nak beramal ibadat. Dia ada agama. Kita cara Islam, kita buat cara Islam. Kalau agama dia orang Buddha, dia buat cara Buddha. Kalau agama dia Hindu, dia buat cara Hindu. Sehingga Allah beri petunjuk padanya supaya dia kenal mana emas, mana kaca. Sebelum Allah tipu ujian berat pada dia, dia hidup dalam keadaan berfoya-foya. Dia hidup dalam keadaan yang dia tidak sedari. Buat perkara itu dia tak ingat Allah, dia tak mengenal Allah. Dia tak mengenal Allah. Mana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Allah beritahu, "Apakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta." Allah beritahu, Allah lah yang mencipta kamu, Allah lah yang mencipta kita, Allah yang menjadikan kita. Allah uji Nabi macam mana. Allah uji Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Allah uji golongan orang soleh, orang ulama. Allah uji sahabat-sahabat. Macam mana Allah tidak uji kita, macam mana Allah uji Nabi. Kita orang biasa, Allah uji takat yang kita beritahu lah, gitulah. Kemalangan, dengan suami, dengan harta, itu je. Allah uji Rasul, Nabi dengan dakwah. Jumpa Nabi Musa, jumpa Fir'aun yang kekuasaan yang besar. Macam mana jumpa Fir'aun, sedangkan Nabi Musa tu orang yang lemah, seorang Nabi yang lemah, seorang Nabi yang menyeru kepada Allah Subhanahu Taala. Jumpa Fir'aun. Allah uji Nabi Ibrahim dengan Namrud. Allah uji kekuasaan Namrud, Allah uji Ibrahim. Allah uji Nabi Muhammad, Allah uji apa lagi Nabi yang Allah uji? Nabi Nuh dengan kaum ni yang ingkar. Allah ujian Nabi-Nabi, ujian yang mana dia beritahu, satu orang ulama beritahu, Nabi ni hidup dia berdakwah je. Dia tak fikir nak makan sedap-sedap. Dia tak fikir nak beranak ramai-ramai. Dia tak fikir dah ada kereta, ada rumah. Kehidupan kerana dia Nabi ni takut pada Subhanahu Taala. Kalau dia tak buat gitu, dia memang akan kena hukuman Allah Subhanahu Taala. Macam mana Nabi Adam datang ke bumi, Allah beritahu jangan makan pokok huldi itu. Kalau kamu makan pokok huldi itu, kamu akan mendapat balasan daripada Subhanahu Taala atas dosa kamu itu. Tapi dikarenakan ujian Allah Subhanahu Taala, ujian Nabi dengan bisikan iblis, dengan gangguan iblis, disuruh makan buah tu. Nabi Adam makan buah tu. Nabi Adam tak dapat nak apa dah. Sebenarnya menurut ulama cerita tu yang makan buah tu Hawa, tapi dikarenakan Nabi Adam kesian pada Hawa, dia pun makan jugalah. Kalau dia tak makan, bila dia makan je, Allah terus beritahu, kamu seolah-olah gagal ujian kamu, apa yang aku larang engkau buat juga, kamu gagal. Disebabkan itulah dosa Nabi Adam dihantar ke bumi. Menangis Nabi Adam selama 40 tahun kerana dosa tadi. Kalau kita ada nak masa 40 tahun, dosa sikit apa, kalau kita kena dosa kita melanggar perintah Subhanahu Taala, kita tak ingat apa kalau kita tak semayang. Sedang dosa besar tak semayang, dosa besar yang last sekali dengan semayang. Kita tak semayang, tinggal semayang, kita ikut suka kita je, tak kena lagi ujian. Kalau kita tak semayang 4 tahun, lama tinggal semayang 2-3 tahun, 4 tahun, ada yang tak semayang langsung, tok sekali Allah kena ujian.
untuk sedarkan dia kan. Contohnya ada anak dia meninggal, anak dia mati kemalangan tu. Itu sedar tersentak, dia tersentak, selama ni aku tak sedar rupanya ada Allah, ada Tuhan yang menyebabkan hujan tadi dia bertaubat. Macam dia apa? Dia baru ingat Allah Subhanahu Taala. Cari jalan-jalan hidayah. Baru dia rapat-rapat dengan orang agama, rapat dengan surau masjid. Sebelum ni dia tak pernah langsung. Allah suruh dia bertaubat, Allah suruh dia dengar. Ini Allah suruh dia tinggallah perkara maksiat-maksiat tu, sekarang ni kau beribadat pada aku. Allah beritahu. Dalam